sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak berjaya menyukat secara perimeter seluas 1,040,212 hektar atau 2.57 juta ekar tanah menerusi program pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR inisiatif baru dari tahun 2010 sehingga 31 Julai 2022. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, daripada jumlah tersebut, seluas 800,176 hektar atau 1.97 juta ekar telah diwatakan. Menurutnya, setakat 31 Julai lepas, sebanyak 55,160 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 68,998 hektar, 170,498 ekar bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 KTN, Surat Hak Milik Seksyen 18 KTN dan Lesen Pendudukan Sementara (TOL) bahagian Serian di Dewan Kampung Pichin Serian pada Jumaat. Dato' Amar Awang Tengah menambah ia termasuk sebanyak 889 surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN yang disampaikan kepada 699 penerima bagi kawasan Kampung Pichin Serian, Kampung Engkuroh Serian, Kampung Petak Padawan, Kampung Beradau Siburan dan Kampung Tubi Serian. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu pengiktirafan dan pemberian surat hak milik tanah NCR adalah satu perkara yang dekat di hati rakyat. Jelasnya, kerajaan di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah NCR mereka sekiranya tuntutan itu adalah sahih mengikut perundangan. Hadir bersama Timbalan Menteri Perancang, Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh, Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang, Adun Tembeduk Dr. Simon Silang Badar, Adun Setakat Datuk Hamzah Ibrahim dan jemputan lain. Dalam program berasingan, Dato' Amar Awang Tengah menyantuni sebuah keluarga yang terlibat dalam tragedi kebakaran di Kampung Banting Lawas baru-baru ini. Keluarga ini telah menghadapi musibah kebakaran rumah pada 10 Ogos 2022 kira-kira jam 7 pagi yang mana keseluruhan rumah mereka terbakar. Dato' Amar Awang Tengah bersama isteri Datuk Nokiah Datuk Awang Daud telah menyampaikan sumbangan pribadi kepada mangsa bagi meringankan sedikit beban mereka. Di samping itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong yang turut hadir juga menghulurkan sumbangan kepada keluarga mangsa diikuti dengan Baitul Lawas, Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas, LAKIR dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sementara itu, prihatin dengan nasib yang menimpa keluarga kanak-kanak lemas Nabil Suhaili di Kampung Tanjung Katong, Sunda, Dato' Amar Awang Tengah telah menziarahi keluarga mangsa baru-baru ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut menzahirkan perasaan simpati terhadap keluarga kanak-kanak lemas terbabit. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menyerahkan sumbangan bagi meringankan beban mereka ketika berdepan musibah kehilangan anak tersayang. Berita seterusnya, Perubatan Dalaman Akut Tahap Lanjut MAAIMUSS merupakan satu inisiatif mempersiapkan petugas barisan hadapan bagi menghadapi situasi genting ketika menangani kes melibatkan pesakit akut. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah maklumat utama adalah untuk memastikan semua pakar perubatan untuk mempelajari kaedah mengesan penyakit pesakit secara terus sekaligus menyumbang bakti kepada golongan yang memerlukan. Matlamat utama yang perlu dicapai adalah memastikan agar setiap doktor akan mempelajari kaedah mengubasi pesakit secara terus dan seterusnya dapat menyumbang bakti kepada mereka yang memerlukannya semasa menghadapi sebarang krisis atau pandemik kesihatan kelak. Dan sokongan semua pihak amatlah diperlukan bagi memastikan kesinambungan matlamat yang ingin dicapai dapat direalisasikan dengan baik. Baginda bertitah demikian semasa merasmikan Maximus Sarawak Lee Tour di Borneo di Hospital Umum Kuching pada Jumaat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra juga berharap hospital di seluruh negara dapat menggunakan sebaiknya perubatan dalaman akut tahap lanjut untuk kebaikan pesakit. Dalam majlis tersebut, Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selaku penaung diraja MAAIMUSS turut diiringi oleh Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailaitul Syahrin Akashah Khalil.
Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Presiden MAAIMUSS Datuk Seri Profesor Dr. Paras Doshi berkata, dengan kaedah ini, hospital dapat menjimatkan kadar penggunaan katel kerana diagnosis dapat dilakukan dalam jangka masa singkat tanpa perlu dimasukkan ke wad. This is a new field that can reduce the length of stay in your hospitals. This is a new field that can reduce the number of admissions that come to your wards. And this is a field that will reduce the length of stay. Laporan seterusnya, golongan belia di Limbang diseru untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas cawangan Bukit Kota. Menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga pengurusi sebekas cawangan Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, sebekas adalah satu-satunya medium untuk para belia bergiat aktif dalam usaha membangunkan golongan tersebut di Limbang. Dan kita pun telah mempunyai perancangan-perancangan dari unit hingga ke cawangan untuk mengadakan pelbagai program-program yang berbentuk belia. Pada tahun-tahun yang akan datang, banyak lagi program yang kita anjurkan oleh seberkas cawangan Bukit Kota bersama dengan unit-unit. Bukan semata-mata untuk meraihkan program-program berbentuk hiburan dan sukan. Saya minta mereka juga mengadakan program-program yang berasaskan kepada pendidikan dan kerjaya. InsyaAllah pada tahun hadapan kita pelbagai lagi program-program untuk para belia kita. Beliau berkata demikian dalam program sambutan Hari Kebangsaan 2022 Sebekas Cawangan Bukit Kota, anjuran Sebekas Cawangan Bukit Kota dengan kerjasama Sebekas Unit Kampung Gadong Limbang baru-baru ini. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota berharap golongan belia dapat melibatkan diri dalam sebekas ini untuk bersama memajukan diri sendiri. Terdahulu, beliau juga telah menyertai konvoi sejauh 18 km yang julung kali diadakan oleh sebekas cawangan Bukit Kota pada tahun ini yang disertai oleh kira-kira 50 buah motosikal. Paparan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Khatibas Lidam Ahsan menyantuni Biro Wanita Rumah Panjang Nangga Miao dengan sumbangan berupa cek sebanyak RM5,000 untuk tujuan melaksanakan aktiviti-aktiviti tahunan mereka. Dalam pada itu, Lidam sempat menyeru kepada Biro Wanita untuk terus meningkatkan ekonomi keluarga dan sentiasa mendukung kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi. Selepas itu, Lidam mengadakan lawatan dan ziarah tabika ke Mas Rumah Panjang Garing Teluk Jelapi bagi meninjau isu hakisan tanah di hulu rumah panjang tersebut dan akan merujuk kepada pihak Jabatan Saliran dan Pengairan Sarawak bagi menyelesaikan masalah hakisan tersebut. Dalam pada itu, Lidam menyeru kepada masyarakat untuk meneruskan sokongan kepada kerajaan GPS demi kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut. Dalam program ringkas santai makan malam baru-baru ini di Rumah Rehat Kerajaan Daerah Song bersama masyarakat, beliau turut menyeru kepada masyarakat untuk berganding bahu dengan beliau untuk meneruskan pembangunan di Khatibas. Tambahnya, cadangan bagi menubuhkan tabung pelajar miskin daerah Song akan dibincangkan untuk membantu ibu bapa yang mempunyai masalah kewangan dalam membantu meneruskan pembelajaran anak-anak mereka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjebak Fakta, Salam UKAS.